Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Asia kali ini memaparkan beberapa peristiwa yang berlaku sepanjang minggu. Edisi Dunia Asia minggu ini antaranya memfokuskan kepada Singapura yang menerima bekalan barangan asasi dari New Zealand dalam penghantaran kargo pertama berikutan perjanjian untuk mempercepat dan memudahkan perdagangan antara kedua-dua buah negara semasa pandemik COVID-19. Kedutaan Malaysia di Lima, Peru menghantar pulang 26 warga negara Malaysia yang terkandas di Peru dan Bolivia. Juga di Malaysia, 14 warga negara Myanmar yang tidak mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan KPK dengan menyertai pesta air di Bandar Baru Salahtinggi, Selangor, Malaysia dikenakan denda sebanyak RM1,000 Malaysia seorang. Kementerian Kesihatan Singapura mengesahkan Isnin lalu 1,426 kes baharu jangkitan COVID-19. Catatan kes harian melonjak sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kepada 8,014 kes dan 1 kematian. Kes-kes baharu itu majoritinya dijangkiti oleh para pekerja asing yang tinggal di asrama. Penularan wabak COVID-19 dalam kalangan komuniti para pekerja asing telah melemahkan usaha pembendungan penularan wabak yang sebelum ini mudah dikesan. Pihak berkuasa meningkatkan ujian wabak di asrama-asrama para pekerja tersebut. Singapura mencatatkan jumlah kes tertinggi COVID-19 di Asia Tenggara. Singapura menerima bekalan barangan asasi dari New Zealand dalam penghantaran kargo pertama berikutan perjanjian untuk mempercepat dan memudahkan perdagangan antara kedua-dua buah negara semasa pandemik COVID-19. Gambar-gambar yang dikongsikan oleh Kementerian Perdagangan Singapura menunjukkan kargo mengandungi 20 tan daging termasuk daging lembu dan kambing yang dihantar dari New Zealand. Kedutaan Malaysia Malawakil di Lima, Peru menghantar pulang 26 warga negara Malaysia yang terkandas di Peru dan Bolivia. Kementerian Luar Malaysia Wisma Putra dalam Facebook rasminya berkata kesemua mereka kembali menaiki pesawat yang disewa khas oleh Malawakil 5 penerbangan Amazonas yang terbang melalui Sao Paulo, Brazil. Pesawat yang berlepas dari La Paz, Bolivia dan kemudian singgah di Lima, Peru juga membawa para penumpang dari 11 buah negara lain. 179 warga negara Malaysia yang terkandas di luar negeri adalah 82 di Colombo, Sri Lanka dan 97 orang di Chennai, India juga dibawa pulang oleh pesawat penerbangan Malindo. Dia juga sebenarnya mengalu-alukan. Kalau ada di antara negara-negara... Sementara itu, Malaysia mengalu-alukan usaha negara-negara lain untuk menghantar pulang warga negaranya yang terkandas di negara-negara terbabit. Menurut Menteri Kanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob, para perwakilan diplomatik negara-negara terbabit di Malaysia boleh membincangkan hal ehwal pemulangan tersebut dengan Kementerian Luar jika perlu. Dalam pengumuman yang lain, Malaysia akan menimbangkan bagi kemungkinan diadakan cuti awam sempena Hari Raya Aidilfitri sama seperti apa yang telah dilaksanakan oleh Indonesia. Ismail Sabri Yaakob menambah, kerajaan akan menentukan sama ada cuti tersebut akan disusun semula selepas menerima pendapat dari Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama. Juga di Malaysia, 14 warga negara Myanmar yang tidak mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan menyertai pesta air di Bandar Baru Salahtinggi, Selangor, Malaysia dikenakan denda sebanyak RM1,000 Malaysia seorang oleh Mahkamah Magistrate Sepang Isnin lalu. Magistrate A. Akhiruddin menjatuhkan hukuman tersebut kepada semua mereka yang terlibat selepas mereka mengaku bersalah kepada pertuduhan yang dibacakan oleh seorang jurualih bahasa Burma. Mereka yang terlibat berumur antara 19 hingga 34 tahun dan kesemuanya akan dihukum penjara jika tidak membayar denda.
warga negara Myanmar tersebut menyertai perkumpulan pesta air Tangyan dalam satu kawasan yang dijangkiti COVID-19, iaitu kawasan para pekerja kilang lelaki di Sepang antara pukul 8.30 pagi hingga 10 malam pada 12 April lalu. Sementara itu, polis Malaysia menangkap 14 warga negara China berumur antara 20 hingga 30 tahun dan menyerbu sebuah sindiket pelaburan Bitcoin antarabangsa di daerah Iskandar Puteri, Johor. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, penolong penguasa polis daerah Zulkhairi Mukhtar berkata, anggota sindiket tersebut diserbu dalam satu operasi yang dilancarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah dari Markas Polis Daerah. Sindiket tersebut beroperasi dalam sebuah rumah banglo di kawasan terasing agar aktiviti mereka tidak diketahui. Siasatan awal mendedahkan bahawa mereka terlibat dalam aktiviti penipuan termasuk penjualan Bitcoin yang tidak wujud dengan menjadikan warga negara China sebagai mangsa mereka. Siasatan lanjut turut mendedahkan kesemua warga negara China tersebut didapati memiliki dokumen perjalanan sah. Kesemua suspek ditahan dan sedang disiasat di bawah Seksyen 420 kerana menipu dan melanggar Akta Imigresen 1959 Sengkang 63. Presiden China menekankan mengenai kepentingan peluang pekerjaan sebagai langkah susulan dalam membantu masyarakat membendung kemiskinan semasa satu pemeriksaan di wilayah Shanxi Barat Laut China. Pembinaan landasan kereta api dalam terowong antara Kunming dan Vientiane yang menghubungkan barat laut wilayah Yunnan China dengan Laos sudah siap dibina. Sementara itu, pembinaan terowong di sepanjang seksyen landasan kereta api antarabangsa yang menghubungkan China dan Myanmar telah siap dibina di barat laut wilayah Yunnan China Isnin lalu menurut pihak berkuasa landasan kereta api. Presiden China Xi Jinping menekankan mengenai kepentingan peluang pekerjaan sebagai langkah susulan dalam membantu masyarakat membendung kemiskinan semasa satu pemeriksaan di wilayah Shanxi Barat Laut China. Tuan Xi membuat kenyataan tersebut semasa membuat lawatan ke Pingli Angkang yang didiami oleh lebih 1,000 buah keluarga. Beliau juga menggesa bagi mekanisme jangka panjang dalam memberikan manfaat kepada penduduknya di samping melahirkan keyakinan bahawa usaha mengurangi kemiskinan akan dapat dicapai tahun ini. Pembinaan landasan kereta api dalam terowong antara Kunming dan Vientiane yang menghubungkan barat laut wilayah Yunnan China dengan Laos sudah siap dibina. Terowong nombor 2 Jingkuang sepanjang kira-kira 4.6 km terletak di Bandaraya Jinghong, Yunnan. Menurut pengurus projek landasan kereta api China, Wang Guanying, terowong landasan kereta api bagi seksyen Yushi Bohan adalah sepanjang 508 km. Bagi seksyen Kunming Wanzhou dijadual dibuka serentak dengan seksyen Botan Vientiane di Laos pada penghujung tahun 2021 depan. Sementara itu, pembinaan terowong di sepanjang seksyen landasan kereta api antarabangsa yang menghubungkan China dan Myanmar telah siap dibina di barat laut wilayah Yunnan China Isnin lalu menurut pihak berkuasa landasan kereta api. Meskipun terowong Wei Baoshun terletak di daerah Weishan di wilayah otonomi Dalibai hanya sepanjang 4,983 meter, kemajuan pembinaan tersebut dirintangi oleh keadaan geologi seperti gas toksik, batu kapur, pecahan zon yang salah dan suhu dataran yang tinggi. Memandangkan masalah tersebut, syarikat binaan bersama-sama dengan pasukan pakar menggariskan pelan pembinaan khusus. Terowong tersebut akhirnya selesai selepas kerja-kerja sukar selama 4 tahun. Beratus-ratus dron mengadakan persembahan cahaya di Bandar Raya Zhuhai, selatan wilayah Guangdong, China sebagai memberikan penghargaan kepada kaki tangan perubatan yang bertugas di barisan hadapan dalam usaha memerangi pandemik COVID-19.
300 buah dron terbang di udara pada waktu malam di Somlodol, Hengking, bandar perkhemahan Zhuhai di mana 54 anggota pasukan perubatan Zhuhai memberikan pertolongan ke atas wilayah Hubei, wilayah yang paling teruk terjejas oleh pandemik COVID-19 di negara itu. Pasukan perubatan tersebut menghabiskan masa kuarantin selama 14 hari bermula dari 20 Mac hingga 4 April lalu sebelum pulang ke kampung halaman mereka. Lebih dari 30 anggota pasukan perubatan hadir bagi menikmati persembahan dron yang sungguh mengagumkan sebagai menghargai jasa mereka. Para peserta pameran seluruh dunia melahirkan keinginan mereka untuk menghadiri ekspor import antarabangsa China ketiga di sebalik pandemik COVID-19 dengan lebih 1,000 perusahaan mendaftar diri bagi acara tersebut yang dijadual berlangsung pada bulan November nanti. 500 syarikat dari puluhan buah negara dalam pelbagai bidang dijangka menyertai ekspor tersebut. Ini terbukti apabila hampir 60% petak pameran telah pun ditempah. Kiraan hari berlangsungnya ekspor tersebut juga diadakan di Shanghai pada minggu lalu. Kupon membeli belah diberikan oleh Kerajaan Perbendaharaan Wuhan dan perniagaan akan meningkatkan penggunaan dan pembangunan ekonomi di wilayah yang teruk terjejas akibat COVID-19 ini. Kerajaan Perbendaharaan Wuhan mengeluarkan kumpulan pertama kupon membeli belah bernilai 500 juta yuan atau 7.49 juta dolar bagi menggalakkan para penduduk membeli barangan dan menggunakan perkhidmatan. Para penduduk Wuhan berkata, kupon ini akan merangsang ekonomi. Di tengah-tengah perintah berkurung dikuatkuasakan di seluruh dunia berikutan pandemik COVID-19, seekor kanguru dilihat sedang berjalan-jalan di sebatang jalan raya Adelaide, South Australia. Haiwan-haiwan liar sering ditemui di bandar-bandar raya di seluruh dunia bebas menjelajahi kawasan bandar ketika lebih dari 4.5 bilion orang sedang menjalani perintah berkurung bagi mengekang pandemik COVID-19. Di Australia, seekor kanguru dilihat berjalan-jalan di Jalan Raya Adelaide pada 19 April lalu. Pihak berkuasa Australia telah mengambil langkah penjarakan sosial yang ketat dan menutup seluruh sempadannya sejak bulan lalu yang melambatkan jangkitan pandemik COVID-19 di negara itu. Bagaimanapun, Perdana Menteri Scott Morrison telah memberi amaran kemungkinan perintah berkurung akan dilanjutkan selama 1 tahun lagi yang bertentangan dengan pengumuman pelanjutan jangka pendek oleh para pemimpin Eropah pada minggu lalu. Selepas terkandas di sebuah lapangan terbang di Bandaraya Chiang Mai, Thailand selama seminggu berikutan pandemik COVID-19, seorang pelancong British ditawarkan tempat tinggal percuma di sebuah rumah rehat. Wanita pekerja dalam talian tersebut tidak mempunyai cukup wang untuk membayar segala perbelanjaan selepas perintah berkurung. Wanita tersebut hanya mendapatkan makanan dari kaki tangan lapangan terbang sementara menunggu wangnya dimasukkan oleh majikannya di United Kingdom. Wanita tersebut berkata beliau memilih untuk tinggal di lapangan terbang daripada mendapatkan bantuan dari perkhidmatan konsulat British. Selepas mendengar keluhannya, Kabinet Chiang Mai Charoenchit Sangwonsat menghubungi pihak yang bersangkutan untuk menghulurkan bantuan kepada wanita tersebut. Wanita itu kini diberikan tempat tinggal secara percuma sehingga beliau boleh membeli tiket untuk pulang ke negaranya. Arab Saudi mengumumkan hasratnya untuk menstabilkan pasaran minyak selepas harga minyak pertama kali jatuh kepada paras paling rendah dalam sejarah. Presiden Amerika Syarikat mengarahkan tentera lautnya melepaskan tembakan ke arah kapal-kapal Iran jika ia diganggu. Buat julung kalinya dalam sejarah Islam berusia 1400, Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah ditutup kepada orang awam semasa bulan Ramadan.
Arab Saudi mengumumkan hasratnya untuk menstabilkan pasaran minyak selepas harga minyak pertama kali jatuh kepada paras paling rendah dalam sejarah. Dengan permintaan yang semakin berkurangan disebabkan krisis COVID-19, pertubuhan negara-negara pengeluar minyak OPEC di samping Rusia dan negara lain yang dipanggil sebagai OPEC Plus akan mengurangkan bekalan 9.7 juta tong sehari bermula 1 Mei depan. Mesyuarat penuh OPEC Plus akan diadakan pada Jun nanti. Presiden Amerika Syarikat mengarahkan tentera lautnya melepaskan tembakan ke arah kapal-kapal Iran jika ia diganggu. Kenyataan Presiden Trump dibuat seminggu selepas 11 buah kapal selam pengawal tentera laut revolusi Iran mendekati kapal Amerika Syarikat di Teluk. Pertembungan antara kapal perang Iran pernah berlaku pada tahun 2016 dan 2017 di mana kapal tentera Amerika Syarikat melepaskan tembakan amaran ke arah kapal Iran apabila ia terlalu rapat. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده Buat jelung kalinya dalam sejarah Islam berusia 1400, Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah ditutup kepada orang awam semasa bulan Ramadan. Solat berjemaah di dalam masjid berkenaan telah diterhadkan hanya bagi kaki tangan masjid, termasuk imam kaki tangan keselamatan dan pembersih masjid. Solat sunat tarawih berjemaah yang lazim dilakukan semasa bulan Ramadan disiarkan langsung melalui televisyen. يحل علينا شهر رمضان المبارك والعالم يعيش في أزمة خطيرة من خلال جراء هذه الجائحة الخطيرة المتمثلة في فيروس وأن نجتهد فيه Ramadan bermula di seluruh dunia termasuk Pakistan di tengah-tengah kebimbangan yang meluas mengenai penularan pandemik COVID-19. Pada kebiasaannya, ketibaan bulan Ramadan disemarakkan dengan kegembiraan orang ramai yang membeli berangan keperluan dan meluangkan waktu berkumpul bagi keluarga dan rakan-rakan semasa berbuka puasa. Bagaimanapun, tahun ini kawasan-kawasan kedai kelihatan tidak sibuk seperti tahun-tahun sebelumnya. Penularan pandemik COVID-19 dan perintah berkurung yang dikeluarkan kerajaan setempat telah memaksa orang ramai untuk tetap berada di kediaman masing-masing. Sementara itu, pakar-pakar perubatan di Pakistan menggesa kerajaan untuk menarik balik keputusan yang membenarkan orang ramai untuk menunaikan sembahyang di masjid-masjid sepanjang bulan Ramadan ini dengan memberi amaran bahawa pandemik COVID-19 boleh menular tanpa kawalan. Pakistan minggu lalu menghentikan sekatan ke atas masjid-masjid 2 hari selepas para jemaah menyelar langkah itu sebagai tidak berasas dan menyebabkan beberapa pertikaian antara anggota polis dan jemaah. Para doktor juga menggesa bagi penguatkuasaan perintah berkurung yang ketat agar virus tersebut dapat dikawal secepatnya. Arab Saudi yang merupakan pengeluar ketiga tertinggi global buah kurma berdepan dengan kemerosotan penjualan berikutan pandemik COVID-19. Kurma antara makanan asasi yang kerap diambil semasa bulan Ramadan. Di Arab Saudi, pengeksportan kurma akan giat beroperasi beberapa minggu sebelum menjelangnya bulan suci Ramadan. Bagaimanapun, tahun ini penjualan buah kurma merosot selepas kerajaan setempat mengenakan beberapa sekatan termasuk kawalan pergerakan di seluruh negara tersebut. Pada tahun 2017, pengeksportan buah kurma di Arab Saudi mencecah 140,000 tan dengan nilai 700 juta rial.
Dunia Asia sampai ke penghujungnya. Sebelum mengakhiri rancangan mingguan ini, kita saksikan visual anak kembar beruang panda telah diberikan nama sempena dua nama makanan setempat di China menurut Pusat Penyelidikan dan Pemeliharaan Beruang Panda Chengdu. Sehingga bertemu lagi minggu hadapan dengan bahan yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.